Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini 31 Ogos 2020 dapat kita bersama-sama bersiaran secara langsung table talk kita. Dan sekalilah, kalau hajat saya itu kita sekalikan dengan kuliah duha. Kalau biasa yang mengikuti program umrah vacation ataupun haji bersama vacation mahupun bersama-sama trip Baitul Maqdis bersama dengan vacation, InsyaAllah antara pengisian utama yang kita akan lakukan adalah kuliah duha setiap pagi. Dan juga kita akan adakan program table talk, sesi kita akan bersema santai waktu malam. Dan alhamdulillah kali ini sudah kita masuki musim yang kedua yang kita jadikannya sebagai satu takwim. InsyaAllah hajat saya kita jadikannya sebagai takwim harian. Kemungkinan besar pada setiap hari minggu, bukan hari minggu, setiap hari weekdays, InsyaAllah pada hari Isnin sehinggalah hari Jumaat. Dan andai kata ada rezeki, kita cuba manfaatkan peluang yang ada dalam program-program yang seperti ini untuk kita melapah Al-Quran, dan kita jadikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran itu sebagai wahyu yang menghidupkan jiwa kita. Dan di situlah sebenarnya peranan ataupun pentingnya untuk kita memahami ayat-ayat yang melibatkan ayat-ayat Al-Quran itu. Dia memberikan kita makna dan juga maksud yang sangat-sangat detail and very specific, and dia memberikan makna yang sangat jelas, dan dia akan membuatkan kita rasa dekat dengan Al-Quran, dan seterusnya dia menyebabkan kita rasa macam mana kita nak mentadabbur ataupun mentadbir ayat-ayat ini di dalam kehidupan kita. So pada yang pertama kali join, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada petang ini, pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang menonton, yang seringkali menunggu agak lama untuk bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih. Okey, kalau kita tengok yang online sekarang ni, yang sudah ada daripada Singapura, Kak Nora, daripada Kak Arfa Umrah RU165, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pagi ni. InsyaAllah sementara kita tunggu yang lain-lain tu, cuba kongsi-kongsikan, cuba sharekan supaya lebih ramai yang dapat menyertai kita pada pagi ni, insyaAllah. Dan semestinya tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ni, kalau ikutkan, kita akan membincangkan tentang merdeka dari sisi Al-Quran. Satu pandangan ataupun satu cerapan maksud yang akan kita cuba cari apa makna merdeka yang sepatutnya kita faham, yang kita wajar tahu, yang sebenar-benarnya yang ada di dalam Al-Quran, yang kadang-kadang kita overlook, kita terlepas pandang. Satu maksud yang Allah nak kita faham, kita jelas, kita fahaminya, kemudian kita hayati dia. Bukan sekadar kita baca Al-Quran itu, tapi in the end Al-Quran itu tidak mendatangkan apa-apa makna. Al-Quran itu tidak memberikan kepada kita ini satu penghayatan macam mana kita nak melaksanakan ayat Al-Quran, dan hujungnya kita habis umur kita, habis masa kita, habis usia kita, habis kehidupan kita di dunia ini hanyalah menjadi satu yang sia-sia. Kerana apa? Kerana kita tidak memahami makna yang Allah dengan jelas menyebutnya di dalam Al-Quran, dan akhirnya kita pula tidak dapat melaksanakan ayat-ayat itu sebagai satu perintah, melainkan ayat-ayat tersebut hanyalah menjadi satu bacaan semata-mata. Itulah yang Allah kata wal asri innal insana lafi khusr, di mana manusia itu menjadi orang yang rugi.
menjadi rugi kerana mereka itu telah mengabaikan satu amanah dan tanggungjawab yang Allah berikan dalam Al-Quran itu. Kita kena tengok ada satu perkataan illa, kecuali. Ini adalah pemisah yang menjadikan kita ini siapa? Adakah orang yang rugi ataupun orang yang telah pun mendapat satu jalan bagaimana kita nak melaksanakan titah perintah Allah di atas muka bumi ini berpandukan pedoman Hudan, Bainat dan Furqan yang kita bincangkan pada sesi yang lepas. Sesi lepas tu maksudnya waktu PKP yang lepas lah, waktu kita buat sesi ataupun musim pertama itu. Ini dah masuk musim kedua. So saya andaikan musim pertama kita sudah membincangkan tentang Al-Alaq, tentang proses kejadian, tentang proses penciptaan insan daripada manusia yang nak digemburkan balik, macam mana dia memahami tujuan hidupnya dengan pembentukan akhlak. Itu kita bincang dalam surah Al-Alaq, surah 96, wahyu pertama yang diturunkan. Kemudian hujungnya dalam ayat kelima tu, alamal insana ma lam ya'lam. Itu yang diperintahkan untuk Nabi Muhammad mendapat wahyu, kemudian dia mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu, apa yang mereka jahil, apa yang mereka bingung, apa yang mereka sudah hilang daripada kehidupan mereka yang lalu. So itu juga menjadi tanggungjawab dan amanah kita. Hari ini sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman, tanggungjawab kita pula dengan Al-Quran ini adalah untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, iaitu kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh. Apa amalan mereka? Mereka menyampaikan yang hak, mereka bercakap sesuatu yang benar, mereka menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Al-Quran, dan mereka menyampaikan dengan penuh kesabaran. Bab ni kita tak boleh elak. Kesabaran adalah sesuatu yang dituntut. Baca Al-Quran dan hujungnya kita akan jumpa satu formula bagaimana Yahudi berjaya menguasai dunia. Kenapa Yahudi berjaya mencapai satu status, mereka mendapat satu monopoli ekonomi dunia, ekosistem dunia. Mereka dapat mencapai maksud dan tujuan hidup mereka di atas muka bumi ini berpandukan Al-Quran, kerana mereka adalah orang-orang yang sabar. Allah cakap dalam Al-Quran. So bila kita kenal Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita akan melihat strategi Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk orang Islam saja. Sebab Al-Quran ini turun kepada siapa? Rahmatan lil alamin, untuk merahmatkan sekalian makhluk manusia yang berada di atas muka bumi ini. So siapa kita adalah berdasarkan akhlak kita. Siapa kita berdasarkan personality kita yang kita tunjukkan kepada manusia. That's why kalau kita nak tengok akhlak ni, yang paling dekat sekali adalah Rasulullah yang menambangkan akhlak Al-Quran. So hari ni kita nak detect balik di mana kekurangan kita dengan Al-Quran ini yang menyebabkan kita jauh daripada apa yang Allah dah jelaskan dan Allah dah framekan kehidupan kita yang sepatutnya kita jelas maknanya, harfiahnya, panduannya. Akhirnya kita akan dapat satu bainat. Allah bagi bainat kepada kita, bukti kita ni dekat dengan Allah ke atau kita jauh dengan Allah. Kita ni dalam apa yang Allah nampakkan sebagai satu ciri-ciri orang mukmin, ataupun kita ni menjadi keluar daripada golongan-golongan yang disebutkan dalam itu. Kalau surah 23 itu, surah Al-Mu'minun, itu ada spesifikasi contoh yang jelas siapa orang-orang yang beriman. So di situ adalah untuk kita kenal. Tapi jangan kita lupa dalam surah 47. Surah 47 ni dipanggil surah namanya Muhammad, ataupun dikenali juga dalam maksud yang lain, makna yang lain, dipanggil surah Al-Qital. Al-Qital ni cerita tentang perjuangan lah. Al-Qatlu contohnya, Qatlu ni dalam Quran kita baca dia selalu disebutkan sebagai bunuh. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berjuang dipanggil Al-Qital. Macam tadi kita baca, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu. Sesungguhnya Allah mencintai, bukan Allah suka saja, bukan Allah sayang saja, tetapi Allah mencintai alladzina yuqatiluna fi sabilihi, mereka yang berjuang. Kalau ikut terjemahan Al-Quran lain, mereka meletakkan berperang. Sekarang kita dah tak berperang, melainkan kita ambil makna terjemahan itu, kita masukkan dalam perkataan perang. Itu adalah perangi hawa nafsu kita, perangi kebatilan yang ada depan mata kita, perangi apa yang menyebabkan anak-anak kita menjadi jahil, menjadi jahiliah moden, menjadi sebahagian daripada orang-orang yang duduk dalam frame penciptaan yang dah dicipta oleh Yahudi dan Nasrani. So itu yang kita nak perangi, daripada sistem kapitalisnya, daripada sistem hiburannya, hedonism yang melampau, yang melibatkan anak kita dari segi pemakaiannya, akhlak mereka yang jauh daripada akhlak Al-Quran,
kata-kata mereka, percakapan mereka, perbualan mereka, bahasa dalam bahasa-bahasa yang harian kita dengar, dah campur bahasa WeChat apa semua. Itu semua adalah proses untuk kita mengenal pasti. Frame-frame ni untuk kita kenal adakah kita duduk dalam golongan yang jahiliah ataupun kita duduk dalam golongan yang mendapat petunjuk. Itu adalah golongan-golongan yang kita nak kenali. So Allah kenal, Allah sayang. Allah sayang siapa? Allah mencintai siapa? Orang-orang yang mereka ni berjuang, berperang di jalan Allah fi sabilihi dalam keadaan tersusun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, tersusun, organize. Dalam bahasa mudahnya, kita kena well organized. Kita kena ada satu ketumbukan, kita kena ada jemaahnya, mak bapaknya, ibunya, kan, peranan anaknya, dia mesti solid. Solidarity itu dalam keadaan ketumbukan, itu dalam keadaan yang mereka ni compact. Bukan mak bapak berpecah, mak bawa haluan lain, ayah bawa haluan lain, anak tak faham nak bawa mana satu. Kan ada kalangan tu bapaknya terlebih ke arah keduniaan, maknya ke arah keagamaan. So anak ni tak faham, kan, kejap buka aurat, kejap tutup aurat, kejap pakai, kejap boleh pergi konsert, kejap tak boleh, kejap boleh tengok wayang, kejap tak boleh. Banyak dalam urusan rumah tangga hari ni, kebanyakannya imamnya dan makmumnya tidak satu saf. Jangan kita tengok imam dekat masjid tu saja. Kita tengok dalam rumah tangga sekali, adalah daripada kalangan ibu dan bapaknya dulu sebagai imam dan makmum yang paling wajib kena ada dalam institusi rumah tangga. Sebenarnya masjid yang kita bina hari ni adalah masjid yang berbentuk rumah tangga. Itu masjid yang kita nak kena betul-betul pelihara. Dan Alhamdulillah, hikmah PKP hari ini menampakkan peranan masjid tu bukan saja fungsinya kita lihat di luar rumah, tetapi fungsi dekat dalam rumah tangga kita. So kita nak bincangkan pada hari ini, insyaAllah rezeki kita hari ini, kita nak bincangkan tentang merdeka. Kalau kita tengok tadi, Allah nak kalau boleh kita berperang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Seperti mereka ini bangunan yang tersusun kukuh. Kalau kukuhnya kita hari ni, jati diri kita hari ni, kita jangan lihat jati diri sebagai seorang Muslim sahaja. Jati diri kita sebagai seorang yang lahir di tanah Melayu, yang lahir di tanah air yang dikatakan merdeka. Sepatutnya kita merasai satu nikmat, macam mana kita bernafas di tanah yang merdeka, kita bernafas di dalam rumah yang bebas daripada segala ancaman. Kita bernyawa hari ni, kita bangun tidur, kita rasa aman, tenang. Itu nikmat kebebasan yang kita kena hargai. Tapi kalau kita bangun tidur, kepala kita sudah serabut dengan masalah dunia, kita sudah rasa satu beban, tanggungan yang menyebabkan kita rasa nak bernafas pun susah. Kalau boleh nak tidur sepanjang masa, kalau boleh doa itu lebih baik aku ni tak hidup, lebih baik aku mati. Sebab apa? Sebab ada beban hutang, ada masalah anak. Bangun-bangun tidur je anak sudah buat masalah, suami yang bermasalah, kehidupan yang bermasalah, kehidupan sekeliling masyarakat kita yang menyebabkan kita tertekan. Ni depresi. Cerita zaman sekarang ni tak boleh lari daripada depression. So kita menghadapi satu situasi begitu. Kita bebas, sedangkan negaranya adalah negara yang bebas. Kita duduk dalam negara yang merdeka. Kita duduk dalam suasana yang kita memahami kita dalam keadaan sudah tidak dijajah. Tapi each and every aspek kehidupan kita hari ni semuanya telah terjajah. Bangun pagi, anak akan cari remote. Cari remote tau. Isteri bangun tidur, tak cari suami dulu. Bangun tidur, cari apa? Cari WhatsApp dia dulu, cari telefon dia dulu, cari smartphone dia dulu. Dia mencari nafsunya dulu. Dia tak cari suami dia lagi. Dia bangun tidur, first dia akan cari telefon, lepas tu baru suaminya, kemudian baru anak-anaknya, baru tanggungjawab yang lain tu datang. Jadi yang pertama sekali tu, Allah jangan cakap lah nombor berapa kita tak tahu. Itu kita tak nampakkan secara general, bukan pukul rata, tetapi realitinya hari ini berlaku begitu. Allah sudah jadi satu list yang nombor berapa, belas ke, puluh ke, ratus ke dalam senarai keutamaan hidup kita. Kerana apa? Kerana kita tidak memahami Allah tu sendiri bagaimana. Kita tidak memahami macam mana pengabdian kita kepada Allah itu dalam bentuk yang sebenar. So proses ni adalah untuk kita memahami balik. Kita nak cari jalan macam mana kita nak dapatkan balik rentak hidup kita dengan kita memahami makna bebas, memahami maksud Allah memberikan kita satu kebebasan, kemerdekaan yang ada dalam Al-Quran. Dan daripada situ kita nak refine balik hidup kita ni sedikit demi sedikit. So saya mengambil asbab. Ni asbab. Quran turun mesti ada asbab. Hari ni asbabnya adalah merdeka.
31 Ogos kita menyambut satu hari yang kita merasakan dia adalah satu ruang kemerdekaan negara kita, bagi negara kita. Namanya pun sebuah negara. Tapi dalam aspek penghuninya, penduduknya, orang yang berada dalam negara ini, kebanyakan kita masih lagi belum bebas, merdeka, masih lagi dijajah. So jangan kita lihat apa yang diusahakan oleh nenek moyang kita. 63 tahun dahulu adalah satu proses kemerdekaan yang telah pun berjaya dicapai oleh nenek moyang kita. Tetapi hari ni, kita letakkan diri kita hari ni, adakah hari ni kita layak untuk mengatakan kita ini sudah mencapai kemerdekaan yang sama? Kita sudah merasai nikmat kebebasan yang sama. Sedangkan kalau kita tengok depan mata kita, kita tengok keluarga itu, keluarga ini, hari-hari jenayah sedang berlaku dalam keadaan yang membimbangkan. Sebab Islam mesti sejahtera. Itu basic. Islam maknanya sejahtera. Islam mesti memberikan kita keamanan. Daripada iman, perkataan yang sama dengan iman itu adalah aman. Aman itu maksudnya beriman, tenang, mesti dalam keadaan kita selesa, lega, lapang. Itu sesuatu yang patut kita rasa. Sejahtera itu menyebabkan kita dalam keadaan sentiasa dalam keadaan lega, tahu. Tapi bila kita tengok keadaan macam tu hari ni, jenayah menyebabkan kita tidak tenang. Kita nak lepaskan anak kita keluar rumah, kita bimbang. Kita nak letak anak kita di luar rumah, kita risau. Nak letak kat pengasuh, risau. Kat sekolah pun risau. Apalagi hari ni dengan pandemik yang berlaku, dia menambahkan lagi situasi akhir zaman yang semakin mengancam untuk seorang ibu dan bapa mendidik anak dia betul-betul jelas fungsi agama dan kefahaman tentang hidup sebagai hamba Allah ni. So ini adalah benda-benda yang kita kena sama-sama fikirkan. So saya melihat asbab yang ada ini adalah asbab yang sangat baik untuk kita comeback dalam program Table Talk, dan lega masa pun dah memberikan kita keizinan untuk kita terus bersembang santai. Dan insyaAllah hajatnya hari ni kita akan buka satu ayat. Ayat ni ayat yang akan menyebabkan kita relate dengan ayat-ayat yang lain seterusnya lah dalam siri-siri yang lain. So kita letakkan ni sebagai benchmark, sebagai hari pertama untuk kita mulakan ayat Quran, dan kita akan linkkan dengan episod-episod akan datang. Tapi jangan lupa, dia masih lagi relate dengan ayat-ayat yang pernah dibukakan sebelum ni. Cuma sementara menunggu full setup, ada whiteboardnya, ada mungkin kita akan tambah sedikit sebanyak lah studio yang lebih senang, lebih selesa, lebih two-way communication. Ada alat bantu yang akan memberikan kita kefahaman yang lebih jelas. Saya harap bersabar dulu. Kita start apa yang ada. At least hari ni kita dah mulakan satu langkah. Dan tahniah sebenarnya kepada semua yang ada bersama-sama dengan saya dah hampir 18 minit yang pertama ni, yang rasanya yang ada dalam ni. Cik Yam ada, kita ada BMQ 113, Zuraini Zulkafli ni daripada Rai Founders. Terima kasih bersama-sama dengan saya hari ni. Dan untuk kita lihat ayat pertama hari ni, cuba kita buka kalau ada yang Quran, macam selalu saya cakap kan, kita prepare satu Al-Quran Perkata. Al-Quran Perkata ni tak kisahlah Al-Quran mana-mana, tetapi kalau kata saya memilih Al-Hidayah ni sebab Al-Hidayah ni dia memberikan at least dari sudut harfiahnya kena dengan makna ataupun kata akar bagi perkataan yang kita nak refer di dalam Al-Quran nanti. So di dalam dia ada dua jenis bacaan, satu terjemahan di sebelah kanan dan kiri, dan kemudian dekat bawah setiap huruf itu diletakkan kata pokok ataupun kata akar bagi makna yang kita nak lihat di situ. So mudah kalau kata kita tengok terjemahan itu agak lari sikit, kita boleh refer kepada harfiahnya. Dan harfiahnya pula bukan kita translate saja-saja, dia tidak boleh begitu, melainkan kita membacanya dengan makna yang kita lihat dengan terus kepada maksud dan tujuan asal perkataan dan perintah ayat tersebut. Itu yang penting sekali. Okey, kita buka dulu surah 5 ayat 20. Okey, boleh buka surah 5 ni, surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 20. Sama-sama kita tengok. Okey, kalau dekat sini saya bagilah. Okey, boleh tengok kat situ 5:20. Kalau siapa yang ada Quran buka, sebab di situ kita boleh buat nota dan catatan masing-masing. Ambil masa baca dulu apa yang disampaikan daripada 5 ayat 20. Okey. Kalau tengok daripada terjemahan ini dikatakan wa iz qala Musa. Dan ketiga, kita tak baca kurungan
kita tolak dulu keturunan itu. Dia ingatlah, ni nak suruh kita remind balik. Kalau peranan kurungan di situ, sebenarnya kurungan itu dia nak memberikan maksud yang lebih spesifik supaya kita membacanya tidak di luar konteks. Kadang-kadang dibacakan waqala, dan berkatalah, ataupun qul, katakanlah, diletakkan kurungan Muhammad. Jadi di situ kadang-kadang kita tersalah bacaan. Tersalah bacaan ni maksudnya kita membaca dia dalam, orang kata, kita membacanya dalam keadaan kita meletakkan semua ayat-ayat ini kembali balik kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah hampir 1400 lebih sudah meninggalkan kita. So ayat ni masih lagi ayat yang diturunkan untuk kita, untuk umatnya, untuk kita menyambung balik legasi dia, menyampaikan semula apa yang dah disampaikan kepada kita melalui utusan Muhammad ni sebagai utusan kepada kita, lalu kita pula nak membacakannya kepada orang lain. So kalau kita ni sebagai suami, tugas dan tanggungjawab kita membacakan kepada anak dan isteri. Itu partnya. So point tu adalah kita nak faham kurungan itu kita boleh mula keluarkan sekejap. Kalau jumpa nama Muhammad itu dalam kurungan, letakkan kita pula nama kita dekat dalam kurungan tu. Qul, katakanlah Syauqi contohnya. So Syauqi ni nak cakap kat siapa? Sekarang ni Syauqi tengah bacakan kepada yang sedang menonton ni lah. Ini tanggungjawab dan tugas seorang yang mendapat ayat Quran untuk disampaikan semula. Jadi kita nak menyampaikan dalam bahasa kaum kita, dalam bahasa yang kita sembang hari ni, dalam bahasa yang kita boleh relatekan dengan apa yang sedang berlaku dalam dunia kita hari ni. Kita nak sampaikan dalam bahasa yang contoh-contohnya sangat dekat dengan keadaan kita pada hari ni. Kita nak bacakan dalam keadaan ia betul-betul tepat kena dekat kepala kita, tepat kena di hati kita, tepat kena dengan masalah kita dalam urusan rumah tangga, urusan kita dengan masyarakat, komuniti kita, dengan kelompok sekeliling kita, dengan negara kita, even dengan dunia kita hari ni. Macam mana Quran itu nak dibacakan sebegitu rupa, dan dia bukan hanya dibacakan dalam bahasa Arab semata-mata, sebaliknya nak disampaikan dengan kefahaman. So kalau nak faham, jangan baca Arabnya saja, dia mesti dibacakan dengan bahasa Melayunya. Itu untuk kita. Kalau kata turunnya kita nak berdakwah dengan orang Cinanya, mesti kita akan sampaikan dalam bahasa Cinanya. Kalau kita pergi kepada orang India, kita akan sampaikan dalam bahasa Tamilnya. Ikutlah Tamil ke, kalau pergi ke India yang betul tu, dalam bahasa yang sesuai keadaan dia. So ini semua adalah prinsip-prinsip yang kita kena bawa dalam kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar yang kita nak nampakkan. Wa iz qala Musa, ketika Musa berkata li qaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkur, ni untuk kita ingat, ingatlah nikmat Allah, akan nikmat Allah alaikum, kepada kamu, iz, ketika ja'ala, dia mengangkat, dia menjadikan, fikum, di antara kamu, di kalangan kamu, anbiya, nabi-nabi, wa ja'alakum, dan dia menjadikan kamu, mengulukan sebagai orang yang merdeka. Itu diterjemahkan sebagai orang yang merdeka, dinampakkan kat situ, murlukan sebagai orang yang merdeka. Wa atakum, dan kami berikan kepada kamu, ma, apa, lam, yang tidak, yang belum pernah, yukti, diberikan, ahadan, kepada seorang pun, minal alamin, daripada umat-umat yang lain, daripada orang-orang sebelum kamu, daripada manusia yang lain. Okey, dinampakkan ayat tu dalam bentuk, saya baca tadi tu, terjemahan itu saya kaitkan dengan harfiahnya sekali, supaya kita nampak sebenarnya yang kita nak baca hari ni adalah satu fenomena yang disampaikan kepada Nabi Musa. Perkataan merdeka itu sangat menarik untuk kita kupas, kita baca dan kita gemburkan lagi makna dia, supaya kita bukan membacanya dalam bentuk bacaan yang Arabnya saja. Kalau baca Arabnya saja, kita akan baca dalam lagunya, kita akan baca dengan sedapnya, wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallah. Kita akan baca lagu, tapi lagu tu dia tak jadi apa-apa. Lagu tu tidak akan memberikan kita ini kefahaman. Lagu itu tidak memberikan kita satu maksud. Dia hanya memberikan kita bacaan yang kita hujungnya kita harapkan kepada pahala, dan kita mengharapkan amalan itu
dia akan menyelamatkan kita daripada, contohnya, azab api neraka, menyelamatkan kita daripada azab kubur, dia akan memberikan kita cahaya di dalam kubur. Tetapi semua itu hanya jadi satu amalan di mulut. Kita kena faham, kita akan menjadikan dia sebagai satu bacaan yang untuk menyedapkan hati kita. Kita akan rasa tenang kan. Baca Quran memang menenangkan, tapi kalau faham Al-Quran, dia akan lebih menenangkan kita, sebab kita tahu sebenarnya apa yang Allah sedang cakap dengan kita ni. Dia surat cinta ni, namanya surat. Bila kita membaca surat cinta, bila kita membaca apa yang Allah sedang beritahu kita, tahu, kita dapat surat daripada Allah. Ini namanya surah. Surah itu surat. Cuba bayangkan kita baca, dapat surat cinta. Ni orang yang berkahwin dapat surat cinta, baca tapi tak faham. Tujuan baca mesti faham. Tujuan baca mesti untuk kita memahami apa yang disampaikan oleh penulis, apa yang disampaikan oleh penulis risalah tadi, penulis surat tadi. Mesti kita nak faham maksud, tujuan dia. Dan kemudian kalau dalam tujuan itu, contohnya kita dapat surat daripada lawyer kan, lawyer kata ni adalah satu perintah untuk kita pergi ke mahkamah, tindakan mahkamah diambil ke atas kita. So namanya tindakan, dia ada satu kerja yang kita kena buat. Apa tindakan yang kita kena buat? Kita kena pergi ke, kalau kata dah tu kena pergi mahkamah lah, kita diminta untuk hadir di mahkamah untuk sesi gini. So apa tindakan kita? Mestilah kita ambil langkah itu, kita kena terus pergi ke mahkamah bila tarikh yang sesuai. Mesti ada tarikhnya, mesti ada masanya kan, apa sesinya, mesti ada sebabnya, alasan dia semua. Lalu kita kena pergi ke sana. So gitu kita membaca dan kita bertindak sesuai dengan risalah, sesuai dengan surat. So hari ni kita nak membaca pula Al-Quran itu dalam kaedah yang sama. Dia mesti ada ayat itu yang menjelaskan kepada kita apa yang kita kena buat, stand kita, prinsip hidup kita, yang kita kena jelas supaya kita tidak lari daripada skop yang Allah kehendaki. Okey, ni ramai yang sedang masuk ni. Kak Julia dah masuk, Nurul Huda daripada Baling, Kak Zaidah, Ibu Zaidah yang pergi haji dengan saya sekali. Alhamdulillah, terima kasih kepada komen. Yang mana yang belum komen ataupun yang mana yang rasa nak komen sekarang sebelum kita pergi jauh, boleh komen, nyatakan juga daripada mana, suara audio clear tak clear, supaya kita boleh tambah baik lagi di masa akan datang, dan juga berikan respon lah. Sekurang-kurangnya kita boleh ada two ways communication. Kalau ada soalan, boleh terus tanya soalan. Nanti insyaAllah di hujung-hujung nanti kita akan baca dan kita akan simpulkan apa yang kita boleh dapat daripada pelajaran hari ini, dan insyaAllah kita akan jelaskan andai kata ada yang tidak faham. Okay, so kita go back kepada ayat tadi. So ini kalau kita baca secara terjemahan. Terjemahan begini standard kita akan baca. Cuma saya nak nampakkan perkataan merdeka yang kita nak kena perhalusi. So kita pergi kepada satu macam ni. Tadi kita baca dalam bentuk Al-Quran dan teks terjemahan yang biasa. Kali ni kita akan baca lebih spesifik menggunakan harfiah. Okey, tadi saya guna Al-Quran Indonesia. Sekarang saya menggunakan Al-Quran word by word. Kalau siapa menggunakan iPhone, boleh guna word by word. Untuk mereka yang guna Al-Quran Indonesia dekat telefon Android, dekat situ kita boleh adjust harfiah perkata. Cuma dekat iPhone dia tak ada perkata tu. So cabaran sikit lah untuk kita membacanya di sini. Okey, kita tengok tadi kita tengok mulukan itu dinampakkan sebagai orang yang merdeka. Allah jadikan kita ni, Allah jadikan, kalau tadi tu ayat itu dibacakan untuk kaum Nabi Musa. Okey, sekarang kita baca pula. Waiz, dan ketika qala berkata. Okey, sekarang kita lihat tak ada kurungan. Tadi kita membaca ada kurungan, dan ingatlah padahal sebenarnya dalam harfiahnya, dalam kata refer, maksud yang sebenar tidak ada harfiah yang menunjukkan ada perkataan ingatlah. Jadi di situ hanyalah satu frame untuk kita ni baca bila Allah kata uzkuru, di situ ya qaumi uzkur, Allah suruh ingat. So untuk kaum Nabi Musa pun, Musa kena ingatkan. Sebab apa? Sebab Allah suruh dia ingatkan. Dan hari ni diletakkan kurungan itu untuk apa? Untuk kita pula yang membaca hari ni, engkau pun kena ingat. Perintah dia begitu. Jadi orang yang tulis terjemahan tu sebenarnya dia nak bagi tahu sesuatu, tapi dia tak boleh nak syarahkan kepada kita, sebab orang yang menulis terjemahan itu dah meninggal dunia. So kita yang hidup ni tempat sepikir sendiri.
kurungan ni untuk apa sebenarnya? Macam tu. Tapi bagi orang yang dah baca Quran, kemudian dah belajar Quran, dah belajar pula i'rabul Quran. Kalau kami dekat universiti dulu, belajar dekat UM, duduk dekat Nilampuri, kita duduk dekat Nilampuri tu, kita kena belajar i'rabul Quran. Dalam i'rabul Quran tu ada berapa jilid kitab dia, naik dekat maktab Malikul Faisal tu, dipanggil ni lah maktabah perpustakaan Malik Faisal tu, Al-Malik Faisal. Kita masuk, kita cari balik ayat-ayat dia, di situ ada i'rabul Quran. Cara macam mana kita nak mengaitkan setiap perkataan tau, bukan ayat. Setiap perkataan itu ada i'rab dan kaedah-kaedah macam mana kita nak membaca dia. Okey, tu zululah waktu kita mengaji dulu. So di sini Allah nampakkan, dan ketika berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumil zkuru, ingatlah wahai kaumku, ingatlah. So itu Musa. Sekarang ni ayat ini untuk kita jadikan pedoman dan panduan. Kita pun kena sama-sama ingatlah nikmat Allah. So Allah bagi kepada kita satu nikmat. Apa nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Musa dan Allah bagi juga kepada kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad? Musa, dia mendapat satu kitab. Dia mendapat satu yang dipanggil Taurat. Untuk apa? Untuk membebaskan. Itu yang kita kena faham. Membebaskan, memerdekakan umat kaum Nabi Musa ketika itu daripada cengkaman Firaun, daripada apa yang berlaku, kerosakan-kerosakan yang berlaku ketika zaman Firaun, menyebabkan mereka tertindas, menyebabkan mereka dijajah, menyebabkan hak-hak mereka dirampas, mereka dibunuh anak-anak lelakinya, mereka ini dilakukan kerosakan demi kerosakan terhadap kehidupan mereka. Itu gejala yang berlaku di zaman Firaun. Zaman kita, relate balik apa yang berlaku zaman kita. Masya Allah, kita punya zaman lagi kan lah, lagi banyak benda yang berlaku zaman kita. So Allah nak bagi kita satu buku panduan untuk kita keluar daripada kezaliman yang berlaku ketika itu. Itulah nikmat Allah yang paling besar. Kalau zaman Nabi Musa sudah dapat kitab namanya Taurat, zaman kita dapat Al-Quran yang menjadi petunjuk pada kita pula. So kita ni dituntut pula untuk memahami dan mengguna pakai Quran itu untuk kita keluarkan diri kita daripada fitnah akhir zaman hari ni. So kita punya murabbi, kita punya rasul, kita punya penyampai risalah Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak ada lagi untuk bersama-sama dengan kita. So tanggungjawab kita untuk kita hargai. Ingat balik 1442 tahun dahulu selepas sahaja kewafatan Rasulullah, kan? Kalau 1442 tu hijrah, kan? Kalau kita tambah lagi dalam 13 tahun, kita akan jadi hari pertama Iqra diturunkan. Okay, so lebih kurang dalam 1455, lebih kurang tahun Al-Quran telah pun turun di muka bumi ni. So kita kena ingat balik saat daripada Iqra diturunkan hinggalah sampai Rasulullah wafat, bagaimana Rasulullah berhempas pulas 23 tahun nak menyampaikan kepada kita risalah ini, sampailah umat ketika itu mendapat satu cahaya petunjuk, mereka keluar daripada kejahilan dan mereka berkuasa. Dengan Al-Quran itu Madinah didirikan, dengan Al-Quran itu Mekah dibebaskan, dengan Al-Quran itu Nabi Muhammad berjaya menyampaikan khutbah wadaknya kepada 100,000 lebih yang berkumpul ketika haji yang terakhir ketika Nabi masih hidup pada tahun ke-10 Hijrah. Dan akhirnya Nabi menyampaikan, memberikan maklum dengan jelas kepada semua umat Islam waktu itu bahawa Islam telah pun sempurna, dan macam mana nak execute Quran itu Nabi dah tunjukkan selama 23 tahun. Malangnya setelah zaman berzaman, tahun demi tahun, sehinggalah 1400 lebih, sehingga hari ini Al-Quran itu sudah pun menjadi bacaan semata-mata. Dia tidak lagi menjadi satu formula yang menjadikan kita ini orang yang dapat satu nikmat. That's why kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami satu petunjuk jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, untuk kami mendapat nikmat sebagaimana orang-orang terdahulu mendapat nikmat tersebut. Kita minta dalam Fatihah kita 17 kali, kita duk ulang setiap hari, tak campur yang kita solat dalam solat sunat. Yang wajib saja 17 kali kita ulang. 17 kali ni daripada subuh sampailah ke isyak, ulang-ulang, esok ulang lagi. Kita punyalah mengulang doa yang sama supaya kita tidak terkeluar daripada jalan yang lurus. Tapi dalam kita doa itu, dalam kita minta itu pun, sebenarnya kita lari jauh sebenarnya daripada bacaan yang sebenar. Kita lari jauh daripada
kita lari jauh, sangat jauh daripada apa yang Allah minta. So jangan tengok jauh sangat sampai ke Yahudi, sampai ke Nasrani, sampai tengok kepada luar negara. Tengok dalam negara kita, tengok dulu diri kita, tengok dulu keluarga kita, tengok dulu apa yang berlaku dalam konteks rumah tangga kita, masjid yang kita bina daripada hari pertama kita ijab dan kabul hari itu. So proses dia adalah macam mana kita nak memahami, adakah kita ni adalah hamba yang merdeka? Adakah kita berjaya menjadi seorang imam, seorang makmum, seorang, kalau kata imamnya, seorang yang mentadbir urus rumah tangga suaminya, atau kita makmum isteri dan anak-anak ni sebagai dalam rumah tangga ni mengikut apa yang Allah perintahkan. Kalau belum, maknanya kita belum lagi bebas, kita belum merdeka lagi dengan apa yang Allah dah berikan. Allah bagi kat kita sebenarnya mulukan. Mulukan di situ, ni kita kena tengok harfiah dia. Mulukan dekat situ, cuba tengok Alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan, diberikan kepada kita para penguasa. Sebenarnya Allah beri kat kita sebenarnya apa? Kuasa. Dalam Quran ada satu surah dipanggil surah Al-Mulk. Al-Mulk ni, kalau nenek moyang kita pesan, dia ambil daripada hadis-hadis mana-mana tu, dikumpulkan kepada kita, dikatakan kalau kita baca surah Al-Mulk, dia dapat menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Sebab apa? Baca daripada ayat pertama tu sampai ayat 30. Ayat pertama tu, kami jadikan hidup dan mati ni sebagai ujian untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Allah kata gitu. Jadi kita pun bakat bacalah. Sebab apa? Kita nak menyelamatkan diri kita daripada siksa api neraka, dan kita nak selamatkan daripada siksa kubur. Tapi amalan kita membaca surah Al-Mulk itu hanya jadi amalan di mana? Mulut. Dia tidak jadi amalan daripada kerja tangan. Dia tidak jadi amalan daripada bentuk kerja buat. Dia tak jadikan tangan kita, kaki kita, otak kita, telinga kita berfikir, bergerak, macam mana kita nak hidup dalam aplikasi yang Allah minta. So kita jadi orang yang hanya membaca di mulut, lip service. Quran hanya jadi satu bacaan yang kita lagu-lagukan dengan harapan dia jadi satu pahala yang kita boleh collect every day, dan kemudian kita akan redeem waktu bila? Waktu kita di akhirat nanti. Itu saja Quran. Padahal Quran is a manual yang Allah bagi kepada kita dalam keadaan dia cukup sifatnya untuk memandu kita daripada sini sampailah kita sampai syurga nanti. Tahu? Baru-baru ni ada seorang sahabat jumpa saya. Ni sahabat lah jumpa. Daripada Johor dia pergi ke Terengganu, kemudian naik ke Kelantan, kemudian singgah ke Bangi, sempat jumpa saya. Rasanya dia ada tag dekat Facebook tu. Siapa-siapa jumpa saya tu boleh baca lah, ada dekat Facebook saya tu. Jadi kita sempat jumpa sekejap. Dalam sekejap-sekejap pun dalam 2-3 jam jugalah dapat kita bersembang tentang Al-Quran. Kalau dia tengok ni, dia komen kot. Jadi kita dapat nampakkan satu bukti. Saya kata kat dia, daripada Johor nak sampai ke Kelantan tu, sebenarnya ada berapa banyak spanduk dia jumpa. Spanduk pula. Berapa banyak signboard dia jumpa. Spanduk ni orang lama-lama daripada Johor nak sampai ke Kelantan. Nak keluar Johor tu saja, nak keluar rumah dia saja, dah akan jumpa signboard lah. Jadi signboard tu, ibaratkanlah kita membaca Al-Quran dalam bentuk kita membaca signboard. Kan, dekat rumah kita, kan kadang-kadang kita nampak ada banyak ayat kursi kita gantung kat dinding, kan. Kita kata ayat 1000 dinar kita gantung kat dinding, kan. Ayat-ayat tu, dia kadang kita letak dekat dalam rumah. Kalau Quran letak dalam buku ni, kitab ni, tak buku. So saya cakap kat dia, kalau engkau baca Quran itu ibaratnya engkau membaca signboard, engkau duduk dekat Johor, kau nak pergi ke Kelantan, kau baca saja signboard tu, sampai tak ke Kelantan? So jawapan dia mestilah wajib, lagi fardu. Orang yang berakal dia akan faham dengan mudah sekali takkan sampai. Sebab kita hanya membaca sahaja benda tu tanpa kita bekerja untuk melaksanakan. Tulis kat situ 600 km Kota Baru contohnya. Duduk je lah depan tu, baca je 600 km Kota Baru, 600 km Kota Baru. Sedap sikit baca lagu lagi. Tapi kita tak akan mencapai maksud dan tujuan kita untuk pergi ke Kota Baru, sebab kita hanya duduk dekat depan signboard tu. Sama juga dengan Quran. Kalau kita hanya duduk depan Quran, kita hanya membacakannya saja, kita duduk mulang je baca, tapi kaki kita, tangan kita, akal kita, telinga dan apa saja yang melibatkan panca indera tubuh kita ini tidak bergerak seiring dengan bacaan itu, kita tak akan sampai dengan maksud dan tujuan itu. Meaning, we are not independent lagi. Kita belum lagi bebas. Kita masih terperangkap dengan
ritual semata-mata. Kita masih lagi terperangkap dalam buku yang kita hanya jadikannya sebagai bacaan semata-mata. Kita hanya terperangkap dalam kehidupan yang kita lihat itu adalah Islam yang dicipta oleh nenek moyang kita, dan kita selesa dengan ciptaan nenek moyang kita tersebut. Padahal Nabi 23 tahun, Nabi nak mencapai kebebasan, Nabi terpaksa menumpahkan darah. Nabi terpaksa berperang. Nabi terpaksa hidup dalam keadaan dia sentiasa ditekan. Nabi terpaksa hidup dalam keadaan diboikot. Nabi terpaksa hidup dalam keadaan ditekan, ditindas. Nabi ditekan bukan sekadar tekanan biasa, ada dengan ancaman bunuhnya. Ada dalam keadaan Nabi diletakkan satu tekanan ekonominya. Nabi diboikot, tidak diletakkan, diberi peluang untuk berkahwin dengan mana-mana kabilah yang Arab ketika itu. Dan Nabi sendiri terpaksa berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, establish pula satu pembangunan baru di sana. So di sini kita lihat sebenarnya Nabi 23 tahun, Quran itu bukan sekadar bacaan. Quran itu sebagai something yang Nabi execute sepenuh hati lillahi ta'ala untuk menampakkan satu contoh sampel kepada siapa? Ditinggalkan kepada anak cucu cicitnya, ditinggalkan kepada pewarisnya di kalangan orang-orang yang nak menyambung legasi Nabi. So kita pun dalam keadaan yang sama. Kita hari ni, kalau kita baca Quran, hanya jadikan Quran itu sebagai signboard, kita tak akan sampai maksud dan tujuan kita. Tahu, baca Quran nak pergi syurga, baca Quran ni nak dapat 1000, kalau ayat 1000 dinar tu untuk apa? Kita akan baca ni untuk kita dapatkan rezeki melimpah ruah, kita akan baca. Tapi dia hanyalah jadi something yang lip service. Allah kata apa dalam Quran? Surah 61, surah As-Saff, Allah kata kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar buruknya kebencian Allah ini kepada orang yang membaca, orang yang bercakap. Kabura maqtan indallah an taqulu, apabila mereka berkata tapi nama la taf'alun, mereka tidak melaksanakan, mengamalkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka cakap. So kita dah berapa lama kita bercakap tentang Quran ni, dah berapa lama kita berkata-kata tentang Al-Quran ni tadi, tapi kita tak buat pun benda tu, kita tak faham pun apa yang kita nak laksanakan. Itu satu proses yang kita kena jelas. So sama juga dengan 63 tahun kita menyambut kemerdekaan. 63 tahun ini hanyalah satu ritual yang kita sambut setiap tahun. Daripada 1957 sampailah 2020 ini, kita cuma menjadikannya sampai sambutan, dengan harapan sambutan itu dapat memberikan satu keinsafan kepada generasi yang akan datang ni. Generasi muda, macam ada Gen Y, Gen X, dah masuk generasi Z dah sekarang ni. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah merasai macam mana bebanan ataupun pengorbanan orang yang melalui zaman penjajah. Tapi di situlah sama juga dengan tadi, kita tidak merasai apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Itu yang Nabi diperintahkan, diberikan satu sampel apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Sebenarnya ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk ingat, engkau kena ingat dulu salah seorang daripada Nabi ataupun Rasul yang sama seperti engkau pernah mengalami situasi yang sama. Dia dapat kitab dan dia berjaya membebaskan umat dia daripada kejahilan yang sama. Jadi Nabi Muhammad pun dapat Quran, dia berjaya keluarkan masyarakat, walaupun tak semua, tetapi dia ada sahabat. Kalau ikutkan As-Sabiqul awalnya 40 orang, ada 40 orang yang pertama itu dah dapat satu mekanisme macam mana nak membangunkan Islam. Tapi ketika itu di Mekah, tapi di situlah yang ada yang kena bunuh, Sumayyah antaranya kena bunuh, kan, antara wanita pertama yang syahid. Kemudian ada juga daripada Bilal bin Rabah, antara yang menjadi contoh macam mana diletakkan batu, ditekan, pengorbanan di ketika itu. Lalu dia menjadi satu sampel juga daripada seorang hamba, tapi akhirnya selepas Rasulullah wafat, dia adalah gubernur, hamba yang berjaya bangkit menjadi seorang yang hebat dari sudut agamanya semua, tapi asal usulnya hanyalah hamba. Kita ada Omar yang lebih dikenali sebagai gangster padang pasir, yang akhirnya kerjanya nak bunuh orang, yang kerja dia tetak orang, pantang jumpa nak tetak, pantang jumpa nak keluar pedang, pantang jumpa hunus pedang. Itu Omar. Tapi daripada kejahilan dia dulu, dia berjaya mencipta satu watak yang baik dengan panduan Al-Quran. Ini rahsia dan formula yang kita nak kena faham. Macam mana Quran berjaya mencipta ubudiyah, berjaya mencipta umat, berjaya mencipta insan-insan yang sangat-sangat dekat dengan agama, dan kemudian dia berjaya pula menjadi seorang yang hebat dari segi akhlak agama. Itu kuasa yang kita dapat. Tapi hari ni kita tak dapat benda tu. Itu yang kita nak kena cari missing link, yang akhirnya nak mencipta siapa kita. So proses ini kita harapkan, kita nak, kalau boleh,
kita faham maksud merdeka yang diberikan. Merdeka hari ni kita tengok depan mata kita, tidak ada yang menjadikan kita ni berbangga dengan nilai kemerdekaan. Kalau kita letakkan nilai kemerdekaan itu, kita hanya bebas daripada penjajah yang membebaskan kita daripada cengkaman tanah air kita, daripada Jepun ke, kemudian British bagi kita kemerdekaan. Kita jangan cakap banyak kalau kata kita hanya jadi orang yang hanya menumpang di tanah air sendiri, tetapi kita tidak bangkit untuk membangunkan agama kita di tanah air yang Allah dah beri ni. Peluang ni Allah bagi, kalau Rasulullah cakap 60 ke 70 tahun, umat aku diberikan peluang untuk hidup dekat atas muka bumi ni untuk kita bangunkan agama sama-sama, bukan seorang-seorang. Tak ada kerjanya kita ni mampu untuk hidup seorang-seorang, melainkan kita ni berjemaah. Jadi kuncinya, keywordnya adalah jemaah. Kalau tengok ayat tadi tu tengok ayat tadi, kalau kita buka ayat ni balik ya qaumi, ada kaum tak? Ada kaum, ada bicara orang yang ramai. Wa ja'alakum, dan kami jadikan kamu semua. Kum di situ menunjukkan ramai, bukannya seorang, ramai. Dan di situ mereka menjadi orang yang merdeka. Merdeka kerana apa? Otak mereka tidak lagi dikunci, ataupun mereka ini terpenjara dengan apa yang dijajah oleh fahaman-fahaman lama. Mereka tidak dijajah. Kalau zaman Fir'aun, dijajah oleh pemikiran yang dibawa oleh Fir'aun. Zaman kita hari ini, otak kita tidak dijajah oleh apa yang telah pun diplot, agendanya, dipropagandakan, apa yang sudah pun mereka betul-betul jadikan kita ni sebagai hamba abdi, bukan kepada Allah, tapi hamba abdi kepada sistem ciptaan mereka sendiri. So ini benda yang kita nak kena faham. Kita duduk dalam sistem kapitalis, contohnya, yang mereka ini sudah mold kita bukan daripada kita umur 25 tahun, tak, daripada kita baby lagi. Sebenarnya mold itu sudah dimasukkan dalam sistem kita. Kita diletakkan dalam sistem yang kita tak boleh lari keluar daripada sistem itu, melainkan kita keluar daripada arus yang mereka dah cipta. Mereka meletakkan kita ni dalam sistem yang kita tak boleh nak elak. Kadang-kadang kita rasa kalau kita keluar, we are the very odd person, yang rare, yang ganjil, yang terasing, yang pelik, yang keluar daripada apa yang dah pun diletakkan oleh sistem masa tu. Termasuklah sistem pendidikannya, ekonominya, rumah tangganya, parentingnya. Sistem yang kita duduk hari ni, semuanya sudah pun dibentuk frame-nya oleh penjajah. Kita tak boleh lari. Kalau hari ni Quran itu masih lagi rendah. Kerana apa? Sebab lot rate itu lebih tinggi, perlembagaan lebih tinggi daripada Al-Quran. So kita tidak boleh menilai kan macam mana kita nak letakkan Quran itu lebih tinggi. Sebab bila kita nak keluar saja, apa-apa saja pandangan kita, kita kena rujuk balik kepada apa yang sudah ditulis oleh penjajah. So kita tak boleh kata kita merdeka. Hanyalah kita merdeka di atas kertas. Hati kita, akal kita, secara ilmunya kita tidak bebas. Itu okey, fine, peringkat kenegaraan. But peringkat kita dalam urusan agama ni, macam mana kita nak kata kita bebas? Kalau kata kita pun masih lagi dalam keadaan kita duduk hari-hari pun kita tak terbebas daripada jahiliah yang ada dalam mana. Tahu? Jahiliah kita tak boleh lagi nak tahu yang mana hak, yang mana benar. Kita masih lagi dengan benda yang haram. Kita masih lagi tidak jelas benda yang batil. Kita tidak jelas lagi antara benda yang grey area, antara yang sama-samar, gharar dalam bahasa Arab tu. Kita tak tahu. Kita masih lagi tertakluk dengan riba. Kita masih lagi duduk dalam dunia hiburan yang sangat-sangat melekakan, melalaikan, dan kita rasa hidup kita ni hanyalah untuk tujuan tersebut. Maka kita belum lagi merdeka. Jadi kita tidak bebas lagi. Kita tidak dapat nikmat lagi. Kerana apa? Nikmat itu hanyalah sebagai satu yang kita baca di mulut, tetapi kita tidak jumpa dalam bentuk tadabur yang sebenar. Tadabur tu jangan kita lihat hanya kita baca Quran, kita tadabur ayat per ayat. Itu bukan tadabur lagi. Itu baru tadarus. Elemen pendidikan ni dalam Quran ni ada 4. Pertama, tadarus, tafakur, tadabur dan tabayun. Ini kita dah ulang lah, kita cakap dalam siri yang musim lepas. So tadarus baru peringkat kita membaca dan kita belajar. Itu proses darasa, kita belajar. Tafakur adalah satu elemen yang penting untuk kita menggunakan akal. Tahu, Allah musuh kita, afala yaqilun, tidakkah mereka menggunakan akal? Allah kata. Afala yatafakkarun, tidakkah mereka ini berfikir? Allah kata. So kita kena gunakan otak untuk kita jadi orang yang berfikir sesuai, selari dengan perintah Allah tersebut. That's why kita kena faham apa yang Allah cakap dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang kita boleh execute. Itu dipanggil tadabbur. Kita kena tadarus, baca, fahamkan, tafakur, fikirkan. Okey, ayat ni kita nak letak kat mana ni? Ni, kalau baca tadi surah Al-Maidah ayat 20. Ini Allah cakap kita merdeka ni. Jangan kita baca saja, tengok depan mata kita. Adakah kita merdeka?
Allah bagi nikmat, Allah bagi Quran, tapi kenapa kita belum rasa nikmat lagi? Allah dah bagi Quran tapi hidup kita kacau bilau lagi. Itu bukan nikmat. Kan? Solat tapi tak faham apa kita buat. Solat tapi tak tahu apa kita baca. Puasa sebab mak bapak suruh. Kalau mak bapak tak suruh, kita tak puasa. Solat kalau bukan mak ayah yang tekan kita, ustaz ustazah yang suruh kita solat, kita mungkin tak akan solat kalau kita secara individu. Banyak benda yang kita kena faham ni. So setiap perkara yang kita baca dalam Quran itu adalah satu benda yang penting untuk kita fahami apa tujuan untuk kita baca dan execute. Itu proses execute. Tapi yang keempat itu yang paling penting, tabayun. Kerana dengan tabayun itu kita membuktikan, kita menjelaskan, kita memperlihatkan kepada manusia yang lain dan juga kepada kita untuk memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan Al-Quran itu dicipta. Bila kita nampak, okey, Nabi berjaya buat. How Nabi buat? Nabi kena fikir, dia nak kena hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Di Madinah, Nabi kena fikir macam mana dia nak mentadbir ayat-ayat ini dalam bentuk strategi pembangunan agama. Dan Nabi buktikan, Nabi bina masjid, Nabi bina satu tempat untuk Islam itu bangkit, dan akhirnya Islam berjaya tertegak dengan sistemnya sendiri. Ada piagam Madinahnya, kemudian ada masyarakat dan struktur yang berjaya menghidupkan Islam itu dengan ada raudahnya, dengan ada sistem-sistem yang lain, macam mana nak berperangnya, macam mana nak mengutus surat kepada raja-raja di luar daripada Madinah. Semua itu adalah something yang Nabi dah fikirkan, Nabi dah bentuk. Benda itu jelas daripada Al-Quran, dan buktikan benda tu boleh buat. Dan Nabi perturunkan kepada kita pula strateginya melalui sunnah Rasulnya. That's why Nabi pernah bersabda, Nabi cakap apa? Nabi kata, taraktu fikum, telah aku tinggalkan kepada kamu, taraktu fikum amrain. Kalau kita baca selalunya dua perkara, sebenarnya dua perintah. Dua perintah, amrain, ma in tamasaktum bihima, sekiranya engkau berpegang kemas teguh sekuat-kuatnya dengan kedua-dua benda ini, lan tadillu abada, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi guna perkataan lan, tidak guna perkataan lam tau. Lan ini tidak sekali-kali, which mean engkau tak mungkin, itu bahasa Al-Quran, engkau pasti tidak akan sesat dalam bahasanya. Lan tadillu abada, selama-lamanya kau tak akan sesat. Benda apa? Ditinggalkan kepada kitab Allah wa sunnata rasulih, kitabnya dan sunnah Rasul-Rasulnya. So kita kena faham benda ni, kita kena ambil sebagai satu proses macam mana kita nak bawa benda ni pula dalam pelaksanaan kita. Kitab yang jelas sampai kita dapat, kita mampu menjelaskan sampai kita dapat sampaikan sehingga kita dapat benda yang sama seperti mana Nabi buat. Hari ni yang berjaya buat benda ni adalah Yahudi. Mereka dapat kitab Taurat, mereka dapat pula Injil, kemudian mereka tunggu Al-Quran turun, mereka grab daripada Nabi Muhammad. Muhammadnya mereka tolak, tetapi kitabnya mereka nak. Mereka berjaya establish hari ni apa yang berlaku pada Israel hari ni. Tahu, mereka bina daripada 1909 Kibbutz sampailah 2009. Itu 100 tahun pembinaan dia. Sekarang ni sudah 110 tahun. Mereka berjaya establish satu sistem yang mereka dah tunjukkan how mereka monopoli menguasai dunia. So itu adalah something yang mereka dapat. So kita baca, jangan kita baca Quran saja. Sebenarnya kita kena baca strategi di sebalik Al-Quran itu. Sebab Allah kata, tadi kita baca 5:20. Kita jangan lupa, sebenarnya kita kena baca juga dengan ayat 21 dia. So tengok ayat 21. Allah kata apa? Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu. Allah suruh masuklah. Nabi cakap kepada kaum dia, Musa cakap kepada kaum dia, masuklah al-ard, ke tanah. Ini bicara tanah. Kalau kita duduk dekat tanah air kita, tanah Melayu kita, jadikanlah ini sebagai tanah muqaddasah, sebagai tanah yang suci, tanah yang bukan sebagai tanah yang dah rosak. Kita duduk dekat tanah sebenarnya. Tanah ni, pergilah mana-mana, sebenarnya dia adalah tanah yang diberkati, tanah yang baik, tanah yang subur untuk kita bangunkan agama. Tapi hari ni tengok balik tanah air kita, rumah kita, adakah rumah yang duduk dalam keadaan rumah yang macam mana? Rumah yang adakah rumah itu rumah yang aman, rumah yang tenang? Masuk rumah kalau kita rasa tenang, rasa sedap, rasa selesa, rasa seronok balik rumah, itu tandanya rumah kita adalah rumah yang aman, rumah yang sangat baik. Anak suka duduk dalam rumah kita, saudara mara suka datang ke rumah kita, datang rasa tenang, rasa seronok, rasa macam best lah, rasa macam
duduk rumah kita tu rasa sangat-sangat suka. Ambient dia tu menyebabkan orang rasa tenang. Itu syurga yang kita dah berjaya cipta dekat dunia ni. Tahu, rumahku syurgaku. Tapi kalau rumah kita ni, kita bangun pun dah serabut kan. Kita sendiri pun kita rasa serabut, apalagi orang yang datang rumah kita. Suami nak balik rumah kan rasa berat hati lah nak balik rumah, bosan, rasa syurga dia dekat luar. Duduk lepak kedai mamak, sembang dengan kawan-kawan, tengok bola, main futsal, main badminton. Itu skop jahiliah yang berjaya bentuk frame sebagai seorang imam kan? Dah out. Anak-anak lebih suka lepak dengan kawan, lebih suka pergi merempit, lebih suka pergi naik basikal ajak, lebih suka duduk. Sekarang isu main basikal, hujung minggu hilang, pergi basikal, naik lah ke mana, Semenyih lah, Mantin lah, apa semua bagai, berbasikal. Keluar awal pagi, pukul 3 pagi dah bersiap. Nak bangun subuh cukup lihat, tapi nak pergi bagi basikal ni, pukul 3 pagi dah boleh ready. Bukan nak buat kamera lain, pergi basuh basikal, setting ini apa semua bagai, terus kayuh basikal. Pukul 5 pagi dah kayuh, subuh pukul 6 kayuh 5 pagi. Itu attitude kita dengan keseronokan yang dicipta oleh jahiliah. So itu benda yang menenangkan kita. Tapi rumah kita fail, tidak menenangkan. Ketenangan tidak ada dalam rumah, keseronokan tidak ada dalam rumah. Begitu juga dengan masjid kita. Masjid kita hari ini tidak berjaya mencipta keseronokan untuk orang datang ke masjid. Why? Sebab masjid itu kaku. Masjid itu tidak berjaya suburkan orang untuk ramai-ramai mengimarahkan masjid itu sebagai tempat untuk ibadah. Itu kena sama-sama lihat lah. Okay? Nak dekat sejam lah kita sembang. So benda-benda macam ni yang kita kena sama-sama nilaikan dan kita fahamkan. Itu yang kita nak kena lihat. So tengok balik ayat tadi. Kalau dalam ni diletakkan Palestin, kurungan. So jangan kita ni, waktu Nabi Musa cerita je cerita Palestin, hari ni cerita dia tak semestinya Palestin lagi. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan. Tengok Allah gunakan harfiah itu apa? Allati kataballah, yang telah pun ditentukan, ditetapkan Allah lakum, bagi kamu. So kita ni tak boleh lagi. Engkau beranak lahirnya dekat tanah air yang dinamakan Malaysia. Kita lahir di tanah tempat yang kita lahir ini sebagailah tanah Melayu. Kita lahir pula sebagai orang Melayu. Kita lahir pula sebagai seorang Islam. So Allah dah tetapkan ke atas kamu. Jadi ingatlah, wala tartadu, janganlah engkau balik-balik ke belakang. Kalau ikutkan tartadu ini daripada perkataan riddah. Riddah bermaksud murtad. Jangan engkau kembali balik murtad. Jangan engkau kembali balik kepada fahaman nenek moyang. Jangan tengok nenek moyang kita orang Melayu kita saja. Tengok balik nenek moyang kita sebelum-sebelum ini. Apa yang berlaku kacau bilau kepada agama kita sebelum ini. Tengok balik apa yang berlaku kepada agama kita sebelum-sebelum ini. Jadi di situlah yang menyebabkan kita hilang daripada jati diri sebagai seorang Melayu Islam yang kita mengaku beriman. So, jangan kau patah balik ke belakang. Kenapa? Nanti kamu akan menjadi fatan khalibu. Tengok Allah menggunakan perkataan khalibu. Itu adalah maksud daripada perkataan khulbun. Khulub, khulub. Kita tengok harfiah lah, sedap sikit. Ya qaumi dukhulul ard. Wahai kaumku, masuklah ke dalam tanah muqaddasah, yang suci, allati kataballah, yang telah ditentukan Allah lakum, bagi kamu, wala, dan jangan tartaddu, kamu berbalik, ala, atas, adbarikum, belakang kamu, fatan qalibu, maka kamu akan kembali. Di sini ya muqallibul qulub, kalau kita baca kan wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Di sini perkataannya qulub, di mana hati kita berbolak-balik. Lalu Allah akan menjadikan kita ni khasirin, orang-orang yang rugi. Maaf batuk sikit. Jadi ruginya kita ni sebab apa? Rugi sebab Allah dah bagi kita nikmat merdeka, tapi sebenarnya akhirnya kita tidak merdeka. Kita kembali balik kepada jahiliah. Kita kembali balik kepada zaman di mana kita dijajah. Kita kembali balik kepada zaman kita ni dikuasai oleh kuasa asing. Kuasa yang kita tak sedar. Dulu mungkin kuasa asing kita nampak dia datang perang masuk negara kita, bawa macam-macam senapang, bawa bom, bawa kezaliman dalam bentuk yang kita boleh lihat depan mata. Hari ni penjajah masuk melalui sesuatu yang sangat-sangat halus. Telefon kita sekarang ni halus. Gadget yang ada depan mata kita halus. Facebook yang kita sedang lihat ini pun halus. TV, newspaper, apa saja iklan, pakaian, pendidikan, semuanya sangat-sangat halus. Dan akhirnya kita terjebak tanpa sedar. Tengok-tengok kita dah terlibat dalam dunia yang dah rosak.
Anak terlibat dengan gejala seksualnya yang bebas, sumah mahram, zina, semua itu sudah jadi normal. Pakaian tidak tutup aurat, mabuk, arak, semua dah jadi satu yang normal. Ridah itu dinampakkan, murtad itu tidak dijadikan secara paksaan, tetapi kita sendiri yang masuk kepada dunia jahiliah itu dengan kerelaan. Okey, itu yang saya nak nampakkanlah kepada semua. Alright. So ayat Quran tadi kalau kita baca betul-betul, kita akan nampak sebenarnya merdeka itu perlu kita fahami dan hayati dengan makna yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat tepat. Bukan sekadar kita baca dalam keadaan dia jadi satu angan-angan tahu untuk kita dapat pahala, untuk kita baca sahaja semata-mata untuk kita rasa tenang, baca tenang, tapi sebenarnya baca ayat tadi tu tak tenang. Kita baca dengan makna yang faham, banyak benda lagi kita belum buat. Banyak benda lagi kita belum selesai sebagai seorang hamba Allah yang mengaku beriman dan mengaku Islam. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, sekiranya ada yang memberikan kita soalan, ada soalan kita sekarang dia dah masuk pukul 11, dah 1 jam dah kita bersiaran. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, tengok ni ramai daripada Johor pun ada. Saya harap perkongsian pada pagi ni sedikit sebanyak memberikan kita kefahaman, memberikan kita sedikit penjelasan. Sebenarnya banyak lagi kita nak jelas. Baru satu ayat ditambah dengan satu ayat sokongan, tak jauh, 5:20, Al-Maidah ayat 20 ditambah dengan ayat 21, hanya untuk kita faham maksud merdeka yang sebenarnya kita belum jelas. Jadi merdeka yang sebenar bila otak kita, akal kita dibebaskan dengan kitab Allah, masuk melalui wahyunya ke dalam hati kita, lalu syaitan dan nafsu itu keluar. Di situlah kita bebaskan diri kita daripada pengaruh nafsu duniawi kita. Di mana Allah masuk, Allah akan memimpin kita di dunia dan di akhirat dengan wahyunya. Wahyu itu maksudnya hidup, hayun. Hayun, hayat, sesuatu yang kita hayati, menyebabkan every langkah kita, percakapan kita, mulut kita, pendengaran kita, apa semua tertakluk di bawah penguasa yang sebenar. Siapa penguasa yang sebenar? Yang kita baca dalam Fatihah lah. Maliki yaumiddin, pemilik hari. Kalau kita baca tu hari pembalasan, kalau kita baca terjemahan sebenarnya Maliki yaumiddin. Ad-din ini sebenarnya ada dua maksud. Pertama, kita baca ad-din sebagai hari dalam keadaan kita melaksanakan agama. Satu lagi ad-dain ataupun hutang. So sebenarnya kebanyakan penterjemah dia menterjemahkan sebagai hutang. Sebab apa? Kita berhutang dengan Allah, bayar bila? Bayar ke akhirat nanti. Itu dipanggil hari pembalasan. Tapi kalau Allah tidak menjadi raja kepada kita hari-hari, di situ kita gagal. Kerana kita menjadikan nafsu kita adalah nafsu yang menguasai diri kita, dan setiap hari kita adalah raja untuk diri kita. Di situ kita sudah konflik. Maliki yaumiddin, dan juga kita meletakkan Allah itu sebagai bukan penguasanya. Bismillah, kita awal-awal baca Fatihah itu dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita tidak baca perbuatan dan pelaksanaan hidup kita bukan dengan basmalah, tetapi dengan bismi ana, semuanya aku, dengan fahaman aku, bukan fahaman Allah. Okey, so nanti kita akan pergi dengan maksud fahaman supaya kita keluar daripada konteks yang selama ni kita nampak macam mudah. Kita baca Quran itu, kita cuba baca sekali lalu tanpa faham. Sekarang ni kita nak mula kuasai balik fahaman tu dengan lebih jelas. Okey, saya rasa itu sajalah untuk kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung pukul 10 pagi juga. So stay tune, kekal bersama-sama dengan saya untuk setiap hari. InsyaAllah kita akan cuba kongsikan supaya kita lebih jelas. Hari ni just untuk kita buka minda. Harapnya dia dapat sedikit sebanyak menampakkan apa yang kita nak, memahami Quran itu dalam konteks pelaksanaan, bukan konteks bacaan semata-mata. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada semua yang memberi komen. InsyaAllah kalau baiknya ada kesan dan pesan, tolong sampaikan. Tolong tulis sedikit dekat bawah tu. At least kita dapat sedikit lah apa yang kita boleh bawa untuk next episode pada esok hari, dan kita boleh ulas apa yang ada pertanyaan tu. Okay, kepada yang menonton rakaman, terima kasih kerana menonton, dan kongsikan, sharekan, wawarkan. Mana tahu manfaat ini. 1 jam kita sembang ni sebenarnya tak cukup, tapi sekurang-kurangnya dia dapat memberikan kita sedikit kefahaman dalam kita meraihkan hari kemerdekaan kita pada tahun ini. 63 tahun, very nice, cantik, amazing. Macam mana 63 tahun itu kena pula dengan umur Rasulullah. 63 tahun Nabi hidup sebagai satu simbolik kepada kita
Padahal 63 tu 23 tahun tu yang penting untuk kita jadikan ukuran sunnah Rasulullah untuk kita ikuti, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang mengikuti program kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada esok. Kita jumpa pada waktu dan masa yang sama dalam pukul 10 pagi untuk kita akan sembang dan bincangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan topik. So kalau ada cadangan, mungkin ada apa-apa pertanyaan, boleh utarakan dalam komen, ataupun ada tajuk yang nak kita kedepankan, boleh bagi, dan insyaAllah kita akan perhalusi nanti. Okey, terima kasih. Kongsikan, sharekan video ni, masuk ke saya punya channel Nota Mutawi Hurair, t.me/Nota Mutawi Hurair. InsyaAllah kita akan gemburkan dan saya akan kongsikan ayat-ayat yang kita bincangkan hari ni. Siapa ada bagi nota, kita akan masuk ke dalam channel tu nanti, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazza wallahu ya nana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin.